Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang tips temuduga penolong pegawai pertanian grade G29. Saya mendapat banyak komen daripada viewers untuk saya rungkaikan grade ini, tapi saya tak sempat nak buat. Kali ini, saya akan berkongsikan tentang 8 tips bagaimana anda boleh bersedia untuk menghadapi temuduga. Tuan-puan, sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, jangan sia-siakan peluang, buatlah persediaan dan buatlah kajian yang sangat rapi. Jangan ambil mudah terhadap persediaan sebab ramai calon-calon yang akan hadir temuduga dan anda akan bersaing dengan rakan-rakan lain. Dalam apa jua yang kita lakukan, usaha sangat penting. Sekiranya anda tidak berusaha, susah untuk capai kejayaan. Jadi, usaha tangga kejayaan. Tuan-puan, mari bersama dengan saya, kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang. Dan bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin. Saya hanya ingin berkongsikan pengalaman, pengetahuan dan juga memberi tips kepada anda semua supaya anda bersedia untuk menghadapi temuduga yang akan datang. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya naikkan dalam channel ini. Subscribe adalah percuma sahaja. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Dan bagi yang telah berjaya dalam temuduga, tahniah kepada anda semua. Semoga anda menjadi pekerja yang cemerlang. Dan bagi yang gagal, jangan putus asa. Tambah baik nilai-nilai pada diri anda dan tambah baik usaha anda untuk mencapai kejayaan. Tuan-puan, dalam setiap temuduga, tidak semua akan lulus temuduga. Pastinya akan lebih ramai yang gagal temuduga. Dan bagi yang gagal, jangan putus asa. Buat persediaan dan cuba lagi ya dalam pengambilan yang seterusnya. Mungkin ada kekurangan pada diri anda ataupun mungkin ada kelebihan pada calon yang telah berjaya tersebut. Jadi sekiranya anda hadir temuduga, anda berdepan dengan sesi temuduga ini, anda akan bersaing dengan calon-calon lain lah. Tips-tips yang saya telah kongsikan dalam channel saya ini adalah sangat penting dan saya berharap anda dapat manfaat daripada semua tips yang telah saya kongsikan. Tips yang pertama, berdoa. Tuan-puan, dalam semua apa yang kita buat, pastikan kita utamakan doa. Doa mengikut kepercayaan masing-masing dan juga amalan masing-masing untuk kita panjatkan kesyukuran dan terima kasih kerana kita telah berjaya di peringkat permohonan, kita berjaya di peringkat ujian dalam talian dan anda telah diberi peluang untuk temuduga. Tuan-puan boleh berdoa untuk memohon izin dan berkat supaya anda diberi kebijaksanaan, anda dipermudahkan segala urusan dan juga boleh berdoa untuk pihak panel, ya, berdoa untuk pihak urus dia supaya segala urusan yang anda terlibat boleh dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Dan juga anda boleh berdoa supaya anda diberi peluang untuk beroleh kejayaan kelak. Yang kedua, minat terhadap jawatan. Tuan-puan, jawatan penolong pegawai pertanian grade G29 ini adalah satu jawatan yang rare. Mungkin tidak ramai yang memohon kerana ianya memerlukan sijil akademik, contohnya sijil pertanian, ya, diploma dalam bidang pertanian yang setaraf dan sebagainya, diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf. Tak semua orang minat dalam bidang pertanian. Bukannya anda akan pergi ke ladang ataupun ke sawah untuk bertani kelak bila anda kerja, tapi anda akan berada dalam jabatan ataupun contohnya Kementerian Pertanian, Jabatan Pertanian dan sebagainya, agensi-agensi yang terlibat ya, yang ada jawatan penolong pegawai pertanian grade G29. Sekiranya anda betul-betul berminat dalam jawatan ini, tuan-puan kena buat persediaan. Kemungkinan akan ada soalan, kenapa anda mohon jawatan ini? Apa yang anda rancang kelak? Apakah perancangan anda sekiranya anda pegang jawatan ini kelak? Apa yang anda tahu tentang jawatan ini? Jadi anda perlu minat. Bila anda minat, anda memang bersedia. Bila anda minat dengan jawatan ini, sudah pastinya anda akan berusaha untuk mengetahui banyak perkara yang berkaitan dengan bidang ini
anda akan follow pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu pertanian. Yang ketiga, gaji tentang jawatan penolong pegawai pertanian grade G29. Tuan-puan kena ketahui tentang gajinya berapa, gaji permulaannya berapa, di manakah penempatannya, di manakah ada kekosongannya, di manakah anda akan ditempatkan sekiranya anda dapat jawatan ini kelak, apakah peluang kenaikan pangkatnya, apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan, apakah isu yang berkaitan dengan pertanian ataupun jawatan ini, apakah tugas-tugas anda kelak. Contohnya, kemungkinan anda akan terlibat dengan urusan dengan penternak lembu, mungkin dengan petani, penanam padi, pengusaha padi, ataupun penternak ikan dan sebagainya. Semua ini anda perlu ketahui. Jadi sekiranya anda buat kajian tentang jawatan ini, anda bolehlah pergi ke mana-mana pejabat yang terdekat, anda boleh tanya di organisasi tersebut, tanya sedikit tentang isu ataupun jawatan, bagaimana rujuk, carta organisasinya, siapa ketuanya, siapa pengarahnya, siapa menterinya, siapa KSU-nya, agensi tersebut dan sebagainya. Buat persediaan. Kemungkinan juga akan ada soalan yang berkaitan dengan isu semasa ataupun situasi. Soalan-soalan mungkin berkaitan dengan urusan organisasi, isu-isu organisasi, tindakan anda, strategi anda kelak bagaimana. Sekiranya ada masalah dalam organisasi, apakah tindakan anda sebagai pegawai kanan? Sebab grade G29 ini anda dikategorikan dalam kumpulan pelaksana, tapi dalam kumpulan dikategorikan sebagai pegawai kanan lah, sebab bertaraf diploma. Jadi tuan-puan kena bersedialah untuk menjawab soalan-soalan. Soalan ni biasanya bergantung kepada panel lah. Lain panel dia akan tanya soalan lain. Tidak semua panel akan tanya soalan yang sama. Kemungkinan soalan seperti, sila perkenalkan diri anda, apa yang anda faham tentang jawatan ini. Semua ini perlu datang daripada diri anda lah. Jawapan yang lebih sesuai adalah jawapan yang strategik. Jadi tuan-puan, tips yang paling penting adalah anda perlu nyatakan tentang sistem. Sistem pertanian di Malaysia ni ada berapa? Contohnya ada 4 sistem kan? Sistem pertanian komersial, contohnya sistem penggunaan agroponik, sistem penanaman fertigasi, semua yang telah diguna pakai. Sistem yang diguna pakai sekarang, tuan-puan boleh buat rujukan. Buat rujukan tadi tu bila anda pergi ke organisasi ini, anda boleh tanyalah, bagi contoh masa anda perkenalkan diri, bagi tahu panel yang anda telah buat persediaan, anda ketahui tentang sistem ini begini-begini. Jadi bila saya pegang jawatan ini kelak, saya akan menjalankan tugas ini dan sistem yang diguna adalah seperti contohnya 1, 2, 3. Bagi contoh sedikit, dan bila anda bagi contoh begini, nampaknya anda sangat bersedia. Anda dah ketahui tentang tugas-tugas yang bakal anda laksanakan. Yang keempat, mantapkan keterampilan diri anda. Tuan-puan, keterampilan diri dalam setiap temuduga sangat penting. Dari segi anda menyediakan dokumen yang anda bawa, cara anda masuk dalam bilik temuduga, cara anda berpakaian. Dalam semua tips yang saya berikan, keterampilan diri itu adalah sangat penting. Bila anda menunjukkan cara pemakaian anda, cara anda bercakap, cara anda berkomunikasi, cara anda berjalan masuk dalam bilik temuduga, cara anda bagi dokumen, cara anda memberi salam, semua tu, cara anda duduk, pakaian perlu untuk grade 29 bertaraf diploma ini, anda perlu pakai long suit. Bagi yang lelaki, pakailah kemeja warna putih, tie warna hitam, warna biru, warna merah pun okey, apa-apa warna pun okey. Warna putih, baju kemeja lengan panjang, dan juga long suit, blazer, coat. Kalau anda pakai pakaian tu, pastikan anda pakai pakaian yang sesuai dengan diri anda. Kalau sosok tubuh yang sederhana seperti saya, pakai yang slim fit, supaya anda nampak lebih kemas, segak, bergaya. Bagi yang wanita pula, kalau yang tidak pakai tudung, sanggulkan rambut. Dan yang pakai tudung tu, pakailah tudung yang warna cerah. Warna gelap pun boleh. Ada soalan yang tanyakan, boleh pakai warna hitam? Boleh, tak ada masalah. Pakai, asalkan anda nampak kemas, nampak formal, nampak profesional dan nampak bergaya. Ada gaya sikit lah, jangan langsung tak bergaya. Jangan terlalu pakai selekeh, jangan pakai baju yang longgar, terlalu longgar, nampak macam tak smart lah, tak segak. Jadi bagi yang lelaki tu,
pakai yang slim fit, supaya nampak anda lebih segak, lebih confident. Apapun pakaian, pakailah pakaian yang sesuai pada diri anda. Jangan pula memaksa diri. Maksudnya di sini pakai yang mana yang anda selesa, tapi lebih baik pakai yang menampakkan keterampilan anda yang wow. Keterampilan bukan sahaja daripada penampakan fizikal, tapi ianya adalah dari segi cara anda bercakap, cara anda berkomunikasi secara sopan, secara profesional, secara mesra, dan juga cara anda menggunakan bahasa badan yang sesuai. Tuan-puan, dari segi keterampilan ini juga anda perlu tambah baik pada nilai diri anda. Contohnya, anda perlu bergiat aktif dalam aktiviti komuniti, aktiviti persatuan sosial, klub, aktiviti sukan. Bila anda ada pengalaman ataupun ada pencapaian, ada sumbangan dalam aktiviti komuniti, persatuan dan sebagainya, anda boleh bawa. Bawa maksudnya masa temuduga anda nyatakan ataupun letakkan sijil-sijil berkaitan dalam fail anda dan tunjukkan, beritahu bahawa anda dah biasa menganjurkan aktiviti dengan komuniti di tempat anda terlibat dengan persatuan ini, persatuan itu dan sebagainya. Ini merupakan satu kelebihan yang pada diri anda. Kalau anda terlibat dalam sukan, anda seorang yang aktif. Sebab bila anda menjadi seorang penolong pegawai pertanian G29 ni, anda akan terlibat dengan banyak aktiviti. Contohnya aktiviti penanaman nanas, aktiviti penternakan lembu misalnya. Anda kena bagi satu ceramah, anda kena pergi buat satu program kesedaran, program untuk membantu memberi khidmat nasihat kepada pihak para penternak, para petani dan sebagainya. Anda perlu memiliki satu energi ataupun tenaga, anda perlu aktif. Ini merupakan satu juga antara ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang penolong pegawai pertanian grade G29. Yang kelima, nyatakan harapan anda. Tuan-puan, dalam semua temuduga, kebanyakan calon akan hadir temuduga dan bawa diri mereka, dan apa yang ada pada diri mereka tu semuanya lebih kurang sama. Jadi bila anda ingin menarik perhatian, anda meyakinkan pihak panel, nyatakan harapan. Nyatakan harapan ni anda boleh sebut dalam masa perkenalkan diri ataupun di penghujung temuduga tersebut. Bila anda diberi peluang, anda boleh ucapkan, terima kasih tuan-puan kerana bagi saya peluang untuk hadir temuduga ini, dan saya sangat minat dalam jawatan ini. Saya telah menunggu untuk dipanggil untuk temuduga dan saya memiliki pengalaman ini, pengalaman itu. Sebutkan, saya yakin pada diri saya sebab saya memiliki minat yang sangat tinggi dan saya memiliki nilai-nilai yang ada pada diri anda, dan saya yakin bahawa saya mampu menjalankan tugas sebagai penolong pegawai pertanian grade G29 ini, dan sekiranya saya dibagi peluang kelak, saya akan pastikan saya akan buat yang terbaik dan saya tidak akan menghampakan pilihan pihak tuan dan puan. Jadi tuan-puan, untuk temuduga grade G29 ataupun grade yang bertaraf diploma ke atas, kemungkinan yang temuduga anda mungkin ahli SPA. Rujuk dalam portal SPA nama-nama ahli-ahli SPA. Kalau anda kenal pada masa tersebut, maksudnya gelaran mereka tu anda perlu sebutkan dengan betul lah. Terima kasih Datuk, terima kasih Datuk Sri, terima kasih Datuk. Jadi anda perlu sebutkan gelaran, address them accordingly. Jadi tuan-puan, harapan ini juga sangat penting. Bukannya nak membodek, tapi harapan ini adalah untuk menunjukkan yang anda sangat berminat dalam jawatan tersebut dan anda sangat berharap supaya anda diberi peluang untuk pegang jawatan lah, dan anda tidak akan menghampakan pihak panel dan juga pihak yang melantik anda. Yang keenam, cari mentor. Tuan-puan, mentor ni bukannya kabel, tapi mentor ini adalah anda mencari pegawai yang lebih senior daripada jawatan tersebut ataupun yang telah bekerja dalam lebih 5 tahun, 10 tahun, dan anda minta khidmat nasihat, minta bimbingan, maklumat. Boleh berhubung dengan mereka, boleh pergi ke pejabat, mana-mana pejabat terdekat, dan anda boleh dapatkan sedikit isu-isu berkaitan dengan tugasan, berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan jawatan tersebut. Anda boleh tanya mereka dan minta tips untuk anda pergi temuduga juga. Mungkin mereka dah berpengalaman, tapi jangan pula cari panel
Tak boleh lah. Anda tak boleh mengenali mana-mana panel yang akan mentemuduga anda. Cari mentor yang boleh membimbing anda sebelum temuduga, semasa temuduga dan juga semasa anda bekerja kelak. Mereka boleh menjadi mentor untuk anda perkembangkan karier anda. Yang ketujuh, aktifkan diri anda. Tuan-puan, untuk menjadi seorang pegawai kanan ataupun penolong pegawai pertanian G29 ini, anda perlu aktif dalam bidang-bidang sukan, bidang persatuan, aktiviti komuniti, aktiviti kelab, dan juga anda boleh aktifkan diri anda sekiranya anda baru habis pelajaran, anda menamatkan pengajian dan sebagainya. Anda perlu carilah kerja sambilan ataupun kerja yang mana-mana kerja yang sesuai dengan anda, yang anda minat, dan sekiranya anda ada pengalaman kelak, anda pergi temuduga, anda boleh bawa maklumat tersebut dan anda sampaikan kepada pihak panel supaya pihak panel mendengar dan pihak panel yakin kepada anda bahawa anda ni seorang yang bersedia untuk bekerja. Selain itu, anda juga boleh terlibat dalam kajian. Contohnya, anda buat channel YouTube dalam Instagram kah, dalam TikTok kah, blog kah, apa semua berkaitan dengan pertanian. Lebih kepada jawatan yang anda mohon ni lah. Anda boleh rungkaikan tentang sistem penanaman vertigasi, sistem penternakan agroponik kah, apa semua tu. Buat kajian lah. Anda boleh cari maklumat, lepas tu buatlah video. Video menternak lembu, video cara menanam durian musang king, cara menternak ikan arapaima dan sebagainya. Semua ini boleh dibuat supaya anda aktif. Dan bila anda beritahu tentang perkara ini kelak, masa temuduga, sudah pastinya panel akan kata, wow maksudnya anda dah, belum lagi anda bekerja, anda sudah aktifkan diri dalam bidang ini, anda banyak pengetahuan, banyak maklumat. Contohnya buat YouTube, buat channel YouTube, bagaimana cara mengambil susu lembu, bagaimana cara menternak ikan empurau, yang ikan yang paling mahal di Malaysia. Aktifkan diri anda. Banyak aktiviti yang perlu anda buat. Kalau anda tak aktif dalam ini, anda aktif dalam sukan, aktiviti semua tu, itu semua menjadi modal kepada anda untuk anda tambah baik nilai anda, tambah baik kualiti pada diri anda. Yang ke-8, buat latihan simulasi. Tuan-puan, sebelum anda pergi temuduga, anda perlu buat latihan simulasi. Latihan simulasi ini adalah anda buat lakonan untuk anda menjalani proses temuduga. Contohnya, anda masuk dalam bilik temuduga, anda ketuk pintu 3 kali, tok tok tok, terus buka. Jangan tunggu lama sangat. Kalau tok tok tok, tunggu lagi, panel pun boring betul lah calon ni. Tok tok tok, terus buka, masuk. Selamat pagi tuan, selamat pagi datuk, selamat pagi puan, apa khabar tuan, apa khabar datuk. Masuk, bagi dokumen, 2 tangan bagi dokumen, undur ke belakang sikit, berdiri tepi kerusi dan tunggu arahan, tunggu jemputan, tunggu pelawaan untuk anda duduk. Kalau diberi pelawaan, sila duduk. Terima kasih datuk. Duduklah. Janganlah masuk terus duduk, lepas tu baru nak bagi dokumen. Ada calon yang macam ini, dia masuk terus duduk, pegang dokumen. Rujuk video-video yang telah saya kongsikan, banyak tips yang telah saya kongsikan sebelum video ini. Biasakan diri anda dengan proses tu. Gunakan bahasa badan yang betul. Dan bila anda telah biasakan diri dengan proses temuduga ini, sudah pastinya tahap keyakinan anda akan meningkat dan anda bersedia untuk berdepan dengan para panel yang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan, datuk ke, Datuk Sri ke, Tan Sri ke, semua tu adalah bakal panel untuk grade G29 ni. Jadi tuan-puan, pastikan anda buat latihan simulasi tersebut. Latihan bagaimana cara anda menjawab soalan-soalan. Sediakan soalan, gunakan ibu bapa, rakan-rakan ke, abang adik ke untuk jadi panel. Buat secara formal, secara serius latihan simulasi tersebut. Buat lakonan supaya anda biasa dan anda tingkatkan keyakinan diri anda. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 8 tips temuduga penolong pegawai pertanian grade G29 ini, dan saya berharap
semua tips yang telah saya kongsikan ini dapat membantu anda, dapat memberi keyakinan kepada anda dan dapat membantu anda dalam persediaan untuk anda menghadapi temuduga kelak. Dan bagi yang telah berjaya dalam temuduga yang lain sebelum ini, tahniah kepada anda semua. Dan bagi yang gagal, jangan putus asa. Anda tambah baik nilai-nilai pada diri anda, tambah baik persediaan anda, tambah baik usaha anda. Dan bagi yang belum subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan tombol lonceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan kelak. Subscribe itu percuma sahaja. Terima kasih kepada anda semua. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.